بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah. Kerana kekuatan dan daya upaya ini datang daripada Allah memberikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita dapat datang ke rumah Allah, ke masjid, dan sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan kita masih lagi menyambung perbahasan berkenaan dengan muwafaqat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Muwafaqat yang ke-18 iaitulah keluar dari Madinah sebagai persiapan perang Badar. Keluar dari Madinah sebagai persiapan perang Badar. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana harta rampasan perang ditentukan pembahagiannya dengan kebenaran, maka Tuhanmu, wahai Muhammad, mengeluarkanmu dari rumahmu untuk pergi berperang dengan kebenaran. Sedang sebahagian daripada orang yang beriman itu sebenarnya tidak suka turut berjuang. Sebahagian daripada orang beriman itu sebenarnya tidak suka turut berjuang. Surah Al-Anfal ayat 5. Ayat ini ada asbabun nuzul yang diceritakan oleh Syekh Hamid bin Ali bin Ibrahim dalam kitab dia Ad-Dur Al-Mustatab. Menaqalkan daripada kitab Fadailul Imamain bahawa ayat ini diturun bila mana Nabi SAW Nabi isyaratkan supaya keluar dari bumi Madinah menuju ke Badar untuk berperang, peperangan dengan kaum musyrikin Mekah. Jadi umat Islam ketika itu di antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu disetujui. Dan dia mengisyaratkan supaya tentera-tentera umat Islam ini keluar dari Madinah.
keluar dari Madinah dan tunggu tentera musyrikin Mekah di Badar. Yang mana dalam riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika kami di Madinah, inni ukhbirtu an 'iri Abi Sufyan annaha muqbilatun. Nabi kata, aku diberitakan bahawa kafilah ataupun kabilah Abu Sufyan semakin mendekati Madinah. Kafilah Abu Sufyan ini semakin mendekati Madinah. Nabi tanya pandangan sahabat Nabi, fahal lakum an nukhrija min qibala hadzal 'ir? Apakah pandangan kamu semua? Perlukah kita keluar mengejar kabilah ini? Nabi tanya pandangan para sahabat. Nak keluar tak kejar kabilah ini? La'allallahu yughnimunaha. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan harta tersebut sebagai ghanimah bagi kita. Moga-moga harta yang kita dapat itu menjadi ghanimah bagi kita. Faqulna na'am, kata para sahabat, ya. Kami. Fakharaja, mereka setuju. Fakharaja wa kharajna. Jika mana kamu keluar, kami juga akan keluar. Nabi keluar dan mereka juga keluar. Falamma sirna yawman aw yawmaini, bila mana kami berjalan selama sehari ataupun 2 hari. Berjalan ke Perang Badar. Gile-gile, naik unta. Ada yang unta berapa ekor je ada. Ramai jalan kaki pergi ke medan Badar. Jalan kaki sehari 2 hari ini. Qala lana, Nabi tanya, ma tarawna fil qawmi fa innahum qad ukhbiru bi makhrajikum. Nabi tanya, apakah pandangan kamu tentang kabilah itu? Sesungguhnya mereka telah tahu tentang keluarnya kamu untuk mengejar mereka. Nabi tanya pandangan. Bagaimana pandangan kamu? Yang mana kafilah Abu Sufyan ni dah tahu tentang kedatangan kita keluar ni nak kejar dia. Mereka menjawab, faqulna la wallahi ma lana taqatun biqitalil adu. Mereka menjawab, tidak. Demi Allah kami tak terdaya melawan mereka. Tak terdaya lawan dengan kafilah Abu Sufyan ni. Tak terdaya nak melawan dengan tentera-tentera musyrikin. Lalu mereka mengatakan, walakin aradna al-'ira, akan tapi kami nak kepada harta rampasan ini. Kami nak harta tu. Harta nak, tapi perang tak boleh. Faqulna misla dhalik. Kemudian Nabi SAW bersabda, faqala summa qala ma tarawna fi qitalil qawmi. Nabi tanya, bagaimana pandangan kamu kalau kita berperang dengan mereka? Maka Nabi jawab, maka mereka menjawab seperti mana yang mereka jawab tadi tu. Yang mana kami tak ada tenaga nak berperang dengan musuh. Tapi harta kami nak. Ni dia. Ketika itulah bangun seorang sahabat Nabi radhiyallahu an, namanya Miqdad ibn Amr. Bangun Sayyidina Miqdad mengatakan, idzan la naqulu laka ya Rasulullah kama qala Musa li Musa. Kama qala Musa li Musa. Kama qala qaum Musa li Musa. Lalu Miqdad mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepada kamu ya Rasulullah seperti mana kata kaum Nabi Musa pada Musa alaihissalam, yang mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Muhammad, pergilah kamu wahai Musa dan Tuhanmu berperang. Kami hanya duduk di sini saja, tunggu sini. Kami tak akan cakap macam ni, kata Miqdad bin Amr. Qala fatamannaiha ma'syar ansar law anna qulna kama qala al-Miqdad ahabbu ilaina min ayyakuna malun azim. Yang mana Miqdad ini mengatakan,
kami akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kata macam kawan Nabi Musa tadi tu. Pergilah pegang kamu dengan Tuhan kamu, kami tunggu. Miqdad bin Amr kata tidak. Kami akan bersama dengan kamu ya Rasulullah. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami berperang bersama denganmu ya Rasulullah. Kemudian maka baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana bila dengar jawapan Miqdad bin Amr tadi itu dan dengar jawapan-jawapan sahabat-sahabat yang lain, dia mengatakan kami berharap golongan Ansar jika mengatakan seperti yang dikatakan oleh Miqdad, maka baginda akan menyayangi kami. Jadi ada orang Ansar ni dia mengatakan kami berharap golongan Ansar mengatakan seperti mana yang dikatakan oleh Miqdad bin Amr tadi itu. Kalau kami cakap macam Miqdad bin Amr tadi itu, Nabi akan sayang pada kami sehingga memberikan kami harta yang banyak. Ini dia. Maka turun ayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana harta rampasan perang ditentukan bahagiannya dengan kebenaran. Turun ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian turun Allah turunkan ayat, sesungguhnya aku menyertai kamu memberi pertolongan. Maka tetapkanlah hati orang beriman, aku akan mengisi hati orang yang kafir dengan perasaan gerun. Oleh itu pancunglah leher mereka dan letaklah tiap-tiap anggota mereka. Surah Al-Anfal ayat 7. Dan Allah berfirman lagi, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu daripada angkatan menjadi untuk kamu, sedang kamu suka kiranya angkatan perniagaan bukan angkatan yang mempunyai kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu. Suratul Anfal ayat 7 juga. Jadi yang mana menceritakan pada kita pada permulaan mereka ni, perang Badar ni perang yang mula-mula sekali. Yang mana ada dua golongan di kalangan mereka ni. Satu golongan yang semangat nak berjihad fisabilillah. Macam Miqdad ibn Amr dan juga Sayyidina Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Yang mana mereka ni semangat nak berperang. Yang mana mereka menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sanggup mati dalam berperang. Ni golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua yang mana mereka ni berat hati nak pergi perang. Berat hati nak pergi perang. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mana mengarahkan sahabat untuk keluar pergi ke Badar ini, yang mana mereka rasa berat hati kenapa? Kerana menganggap Nabi SAW, misi Nabi ini untuk menghalang rombongan perniagaan itu. Tak sampai tahap perang. Tak sampai tahap nak berperang. Dan kata Al-Mubarak Furi dalam Rahik Al-Makhtum, dia mengatakan perintah Nabi ini tak tegas. Tidaklah tegas. Kerana apa? Kerana Nabi ini pergi nak sekat saja rombongan ini, bukan pergi nak perang. Dan Nabi SAW menyerahkan keputusan sama ada nak ikut perang Badar rombongan ini ataupun tidak. Dan para sahabat Nabi sendiri tak menyangka akan berlakunya perang Badar. Oleh itu ramai sahabat yang tinggal di Madinah tak sangka akan berlaku perang. Jadi ramai yang tinggal di Madinah dan tidak serta dalam misi yang Nabi bawa ini. Jadi bila mana kalau kita lihat ini dua golongan ini, yang pertama mereka yang semangat dan yang kedua golongan yang terasa berat hati nak pergi perang Badar ini. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengisyaratkan supaya umat Islam ni keluar dari Madinah untuk mengejar kabilah perniagaan itu. Yang mana dibawa oleh rombongan ataupun kafilah ini 1000 ekor unta. 1000 ekor unta yang syarat dengan barang dagangan orang Quraisy. Dan nilaian barang dagangan yang dibawa oleh rombongan itu sebanyak lebih kurang 50,000 dinar emas. 50,000 dinar emas, bukan nilai yang sikit banyak.
Bayangkan 1,000 ekor unta. 1,000 ekor. Bukan seekor, 1,000 ekor. Jadi banyak. Jadi bila mana umat Islam keluar nak kejar kafilah tadi itu, yang dipimpin oleh Abu Sufyan tahu. Yang balik daripada Syam dia tahu, dan dia menghantar utusan pergi ke Mekah. Iaitulah namanya Damdam. Yang mana Damdam ni bila sampai di Mekah, dia bagi tahu kepada golongan musyrikin yang mana Muhammad nak pergi serang kafilah dagangan ini. Lalu Abu Jahal menyiapkan bala tentera. Mereka mara dan cuba untuk bantu rombongan perniagaan Abu Sufyan tadi dan menghalang rancangan Nabi SAW. Maka Nabi bangkit, Nabi tanya pandangan umat Islam mengenai perkara itu. Jadi ada sebahagian umat Islam yang rasa gerun, tak nak pergi perang. Nak menentang golongan musyrikin Mekah, takut nak pergi perang. Ketika itulah bangkit Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar dan sebagainya memainkan peranan, jangan kita bergundur. Jangan kita bergundur, teruskan perang. Lalu berlakulah apa yang disebut oleh Miqdad bin Amru tadi itu. Jadi bila mana Nabi SAW sampai ke satu lembah di Zafiran, Nabi SAW terima satu berita tentang kedatangan tentera Quraisy. Yang mana tentera Quraisy itu semua datang. Pembesar dia datang, pembesar Mekah. Kecuali Abu Lahab saja. Abu Lahab ni dia tak pergi perang Badar ini. Yang mana Abu Lahab ini dia menggantikan seorang pengganti dengan bayaran 4,000 dirham. Yang mana Abu Lahab ni berhutang, pengganti Abu Lahab ni berhutang dengan dia. Jadi dia tak ada pilihan melainkan kena menurut kemahuan Abu Lahab. Jadi ketika itu siapa-siapa tak pergi perang, Abu Jahal ni dia akan hina dia. Lagi-lagi Abu Lahab tak pergi perang. Jadi Abu Lahab ni bila tak pergi perang, dia pandai juga Abu Lahab ni. Dia kata aku ada ganti. Ni ganti aku ni dia pergi perang bagi pihak aku. Hak orang ganti ni dia hutang Abu Lahab. Kena pergi jugalah pasal dia hutang 4,000 dirham. Dia pergi perang jadi sesal hutang. Ni dia. Akhirnya Abu Lahab ni mati juga. Akhirnya dia mati juga. Baik. Jadi nak cerita bagaimana kedatangan tentera Quraisy tadi tu daripada Mekah, pembesar-pembesar Mekah mari belaka ni kecuali Abu Lahab. Mereka keluar untuk menyelamatkan rombongan perniagaan mereka daripada dirampas oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ketika itulah Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat. Mesyuarat, bincang-bincang, Abu Bakar kata, setuju kita pergi perang. Begitu juga dengan Umar. Begitu juga dengan Miqdad. Yang kita ceritakan tadi, yang mana mereka sanggup untuk berperang dengan Rasulullah bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan ini, perang Badar ini. Sanggup nak pergi perang. Dan bagi golongan Ansar, tadi golongan Muhajirin. Golongan Ansar pula, Nabi ingatkan mereka tentang perjanjian Aqabah. Ingat balik pada perjanjian Aqabah. Yang mana dalam perjanjian Aqabah ni, mereka telah berjanji pada Nabi SAW. Telah berbai'ah dengan Nabi SAW, janji taat setia mereka dengan Nabi. Di antaranya, mereka mesti menjamin keselamatan Nabi SAW. Jaga Nabi macam jaga keluarga mereka. Ini dia. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi inilah di antara Nabi ingatkan, kena ingat perjanjian Aqabah. Kenapa? Kerana Nabi bimbang golongan Ansar ni tak bantu Nabi SAW. Golongan Muhajirin tak ada masalah. Golongan Ansar pasal dia baru lagi. Sedangkan bilangan mereka lebih ramai daripada golongan Muhajirin. Ansar ramai lagi daripada Muhajirin. Jadi musyrikin Quraisy ni ialah musuh Muhajirin. Ketika itulah bangun Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an, pemimpin Aus daripada kalangan Ansar. Bangun Sa'ad bin Mu'adz dan menyatakan kesetiaan daripada Nabi SAW. Keimanan daripada Nabi, dan bila Nabi duk tunggu-tunggu ni kenyataan orang Ansar, akhirnya Nabi gembira.
Orang Muhajirin Nabi tahu dah. Mereka sanggup dengan Nabi. Tapi orang Ansar ni Nabi nak tahu juga bagaimana pandangan mereka. Bila mana bangun Sa'id bin Mu'az menyatakan kesetiaan dia dengan Nabi SAW, Nabi sangat gembira dengan kenyataan Sa'id bin Mu'az ini. Lalu terjadilah perang Badar dan akhirnya kemenangan ini berpihak kepada umat Islam. Allah Ta'ala mengatakan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Dan kami telah berikan kemenangan kepada kamu dalam perang Badar sedangkan kamu dalam bilangan yang sedikit. Kadang kamu yang hina tadi itu, sedikit bilangan. Dan kisah ini diceritakan oleh Ibnu Hisham dalam sahihnya, dalam sirahnya. Dan Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahi Al-Makhtum, dalam kitab sirah. Dan dalam Abu Daud juga dalam kitab sunannya menceritakan hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Badar, man fa'ala kadza wa kadza falahu minan nafali kadza wa kadza. Nabi kata barang siapa yang buat sekian-sekian dalam perang ni, siapa dia yang buat sekian-sekian, dia akan dapat sekian-sekian. Qala fataqaddama al-fityanu wa lazima al-masyakhatu ar-rayati falam yabrahuha. Maka bangunlah dua orang pemuda. Bangkit dua orang pemuda, yang mana golongan muda ni mara ke hadapan. Mara ke hadapan, mana mereka ni turut serta berada dalam barisan tentera. Serta orang-orang yang tua kekal dengan panji-panji mereka. Orang-orang tua duduk belakang, pegang panji-panji. Dan mereka tak meninggalkan panji-panji ni. Ini dia. Orang muda di depan pegang. Maknanya, sebab apa Nabi kata siapa buat sekian-sekian ini, dia akan dapat sekian-sekian. Lebih lah harta rampasan perang tu. Kerana usaha dia lebih. Orang tua ni duduk belakang. Pegang panji-panji. Kan ada juga kalangan mereka yang tak buat perang juga. Tapi mari juga perang Badar. Jadi ketika mana Allah memberikan kemenangan kepada mereka, falamma fatahallahu alaihim qala al-masyakhah kunna rid'an lakum lawin hazamtum lafi'tum ilaina. Kata golongan yang tua tadi tu, orang tua tadi tu, kami sandaran kamu. Kami sandaran kamu, jika kamu kalah, kamu akan kembali kepada kami. Oleh itu kamu jangan mengambil harta ghanimah, sedangkan kami tidak mendapat bahagian kami. Ini dia. Mereka mengatakan, fala tadhhabu bil maghnami wa nabqa. Fa'abal fityanu wa qalu ja'ala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana fa'anzalallahu yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillahi war rasul ila qawlihi kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yaqulu fakana dhalika khairan lahum fakadhalika aidan fa'ati'uni fa inni a'lamu bi'aqibati hadha minkum. Jadi dua pemuda tadi tak setuju. Dua pemuda tak setuju, yang mana yang orang tua tadi kata apa? Kamu jangan ambil harta ghanimah tu, sedangkan kami tak mendapat bahagian kami. Dua pemuda tadi tak setuju, mengatakan Nabi dah berikan kepada kami. Nabi beri dah pada kami. Ni bala. Maka turunlah ayat yang mana suratul Anfal, iaitulah mereka menanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasul untuk menentukan pembahagiannya. Surah Anfal ayat 1. Sampailah pada ayat surah Anfal ayat yang kelima, sebagaimana harta rampasan perang ditentukan pembahagiannya dengan kebenaran. Maka Tuhanmu wahai Muhammad mengeluarkan kamu dari rumahmu untuk pergi perang dengan kebenaran juga. Sedang sebagian daripada orang-orang yang beriman itu sebenarnya tidak suka turut berjuang. Nabi SAW mengatakan yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Oleh sebab itu, taatlah kepada aku. Sesungguhnya aku mengetahui akibat ini daripada kamu semua. Nak cerita bagaimana tuan-tuan sekalian, dalam hadis ni, bila mana para sahabat ini yang pergi perang dalam perang Badar ini, mereka berbalah.
Berbalah. Kenapa? Kerana harta rampasan perang tadi itu. Kerana benda ni benda yang pertama yang mereka dapat. Perang yang mula-mula sekali. Sebab tu turunnya ayat, yas'alunaka 'anil anfal. Dan kalau kita lihat bagaimana kecintaan kepada harta ni lumrah manusia. Lumrah manusia. Mana-mana manusia, dia akan cinta pada harta. Ni dia. Dan manusia ni memang dijadikan ada keinginan kepada harta. Kepada wanita. Kepada anak. Dan sebagainya. Akan tetapi, walaupun ada keinginan ini, yang mana kita kena jaga keinginan ini, supaya apa? Supaya ikut syariat. Mengikut apa yang telah disuruh oleh Allah dan Nabi SAW. Dalam konteks perjuangan Islam pada hari ini, yang mana kita kena ingat. Yang mana cinta kepada harta, ingin kepada pangkat ini kena diperingatkan. Dari semasa ke semasa. Lebih-lebih lagi, yang mana benda ni dia boleh menggugat keikhlasan para amilin yang berjuang dalam perjuangan Islam. Tergugat. Kerana apa? Ada harta. Kerana nak jawatan, pangkat dan sebagainya. Jadi bila mana matlamat tadi terseleweng, maka dia boleh melambatkan perjuangan Islam. Boleh membantukan perjuangan Islam. Dan boleh melambatkan kemenangan Islam ini. Ini dia. Seperti mana yang berlaku dalam peperangan-peperangan yang lain. Mereka mencari harta. Oleh sebab itulah, benda ni jangan kita pandang remeh. Jangan kita pandang mudah. Kena diperingatkan semua tentang benda ini bimbang menjadi barah dalam perjuangan Islam ini. Baik. Dan kalau kita lihat bagaimana pentingnya keikhlasan ini. Pentingnya keikhlasan merupakan intipati dalam perjuangan Islam. Dan Nabi SAW menjelaskan bahawa Allah Ta'ala tolak amalan orang-orang yang bersedekah. Dan mati dalam perang ditolak. Kenapa? Kerana niat ni nak dapat puji-pujian. Niat nak dapat sanjungan manusia. Ni dia. Rugi saja amalan dia. Berjuang bukan kerana Allah. Sedekah bukan kerana Allah dan sebagainya. Sebab itulah kita ni kena sentiasa berwaspada dengan gangguan syaitan. Hasutan syaitan yang mana mereka akan cuba untuk kita ni, lagi-lagi amilin perjuangan Islam ini, mereka akan ganggu kita supaya kita tak ikhlas dalam perjuangan ini. Kejar harta. Kejar pangkat dan sebagainya. Inilah fitnah kemenangan yang menguji hati orang beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat suratul Anfal ini, Allah Ta'ala tegur sikap sebahagian orang Islam yang berebut harta rampasan perang selepas menang perang Badar. Ini dia. Dan yang mana berlaku pertikaian dalam kalangan mereka. Berlakunya pertikaian. Yang mana bila Nabi SAW tadi bakar semangat tentera Islam bekerja keras dalam peperangan tadi, Nabi kata apa? Majulah kamu semua ke syurga yang luah syurga ni langit bumi. Maka dua orang anak muda tadi tu, yang mana kata sebahagiannya, dua orang anak muda tadi iaitulah sahabat bernama Umair bin Humam. Dia dengar janji Nabi SAW, dia sedang makan buah tamar. Kemudian, bila Nabi kata tadi itu, majulah kamu semua ke syurga, luah syurga ni langit bumi. Dia tengah makan buah tamar. Dia nak makan ni, tamar banyak lagi, kan dalam perang lapar je, kena makan. Tamar ada lagi banyak lagi ni, baru makan sikit. Dia kata, kalau aku makan semua tamar ni, panjang pula umur aku ni. Ni panjang umur aku. Dia buang buah tamar tu, terus mara ke medan jihad, mati syahid. Allahu Akbar. Tak ada makan habis. Kenapa? Bimbang kalau makan banyak ni, umur panjang. Nak kejar kepada syurga yang Nabi sebut tadi tu. Jadi, orang-orang muda yang tangkas mara ke hadapan. Pergi perang, depan sekali, berbanding orang tua yang kurang kudrat tadi tu, duduk di bahagian belakang. Duduk bahagian belakang. Jadi, mereka-mereka yang duduk di barisan hadapan, diberikan banyak kelebihan. Dapat harta rampasan perang banyak. Berbanding dengan tentera yang duduk di barisan belakang. Ni dia. Pasal mereka perang banyak depan tu. Kan? Jadi, bila mana dapat harta rampasan perang, sebahagian sahabat tak puas hati.
Mereka tak puas hati. Pasal apa mereka boleh banyak Rasulullah? Kami duduk belakang ni, patut kami boleh macam tu juga. Ni. Berlaku tak puas hati. Jadi bila mana berlaku pertikaian dalam kalangan mereka tanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka 'anil anfal, tanya tentang harta rampasan perang. Turunnya ayat tadi tu. Allah Ta'ala turunkan ayat bahawasanya harta rampasan perang ni bukan milik tentera. Dia bukan milik tentera, dia milik Allah dan milik Nabi SAW, milik Rasul. Terpulang pada Allah dan Rasul nak mengagihkan kepada mereka yang layak. Ini dia. Bila turunnya ayat ini, mereka terdiam. Terus diam. Kenapa? Kerana mereka tahu ini teguran yang tegas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tegur mereka, kerana ini pegang pertama. Pegang pertama mereka nak ingatkan supaya apa? Jangan kejar kepada harta. Jangan nak kepada harta. Yang mana memanglah dijanjikan harta rampasan perang. Tetapi jangan sampai kejar harta tadi tu sampai menyebabkan mereka lupa niat asal perjuangan mereka tadi tu. Inilah yang disebut dalam hadis ini, yang mana menceritakan tentang bagaimana pentingnya umat Islam ini ingat tujuan asal perjuangan mereka. Dan kalau kita lihat yang mana tuan-tuan sekalian, sebenarnya pengajaran yang paling bermakna bagi ayat ini, kewajipan umat Islam berperang dan mentaati segala perintah pemimpin ketika berperang. Ini penting. Bila dia berperang, dia kena taat kepada perintah pemimpin dia. Dan jika ketaatan tak diberikan, maka perpecahan dan pertelingkahan akan berlaku dalam pasukan tentera Islam. Dan inilah yang memberikan kesan kepada kekalahan tentera Islam. Jadi Allah Ta'ala ni menjanjikan harta rampasan perang. Ada harta rampasan perang. Dan ghanimah ini untuk tentera Islam. Dan ghanimah ni motivasi kepada umat Islam supaya mereka bersemangat untuk menang dalam peperangan. Tak ada masalah. Akan tetapi yang mana walaupun harta rampasan perang tu sebagai kita panggil apa? Janji Nabi, janji Allah kepada mereka yang perang. Ada bahagian-bahagian dia, tapi kena ingat jangan tak puas hati. Jangan tak puas hati bila mana Nabi bagi banyak ni, sebagai contoh Allah Ta'ala yang mana suruh Nabi bagi banyak ni, macam dalam perang Hunain dan sebagainya, menyebabkan mereka rasa tak puas hati dengan pembahagian harta rampasan perang yang dibuat oleh Nabi SAW. Akhirnya Nabi kata kepada golongan Ansar, adakah kamu tak reda aku ni bersama dengan kamu? Biarlah mereka tadi dapat harta rampasan perang, tapi aku duduk dengan kamu, hai orang Ansar. Nabi duduk dengan kamu ni, mana lebih berharga harta dengan Nabi SAW? Nabi ingatkan lagi, lalu mereka menangis. Kena ingat bahawasanya pentingnya Nabi lagi daripada harta rampasan perang tadi. Ni. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita kena ingat bahawasanya walaupun balasan mereka-mereka yang menang dalam perang Badar dan perang-perang lain ini dapat balasan harta rampasan perang di atas dunia, tapi kena ingat di syurga mereka akan mendapat balasan yang lebih hebat daripada itu lagi. Samalah macam kita pada hari ini. Jangan sangat kita ingat pada balasan dunia. Kita kena ingat bahawasanya balasan akhirat yang menunggu kita ni pasti lebih hebat daripada dunia lagi, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian Abdullah bin Ubay dan munafik, muwafaqah yang ke-19. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Bila bercakap, dia berdusta. Bila bercakap, dia berbohong. Bila dia berjanji, dia mungkir janji. Dan bila dia berikan amanah, dia mengkhianati. Ini tanda-tanda munafik. Baik. Jadi, yang mana satu ayat Allah Ta'ala bagi tahu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada, wa la taqum ala qabrih, innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Wa la tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, innama yuridullahu yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah Ta'ala mengatakan, wa la tusalli ala ahadi minhum mata abada.
Jangan kamu semayangkan seseorang pun yang mati daripada kalangan orang munafik selama-lamanya. Jangan semayang. Wala takum ala qabri. Janganlah engkau berada di tepi kuburnya. Tepi kubur pun tak boleh juga. Asal kau semayang. Pada tepi kubur pun tak boleh. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun. Dan mereka mati dalam keadaan fasik tadi tu. Dalam keadaan derhaka. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan kamu tertarik rasa kagum kepada harta benda dan anak-anak mereka ni. Nabi kata, jangan kamu rasa kagum kepada harta orang munafik dan anak-anak mereka ni. Yang rasa kamu, jangan rasa kagum. Rasa tertarik hati, jangan. Innama yuridullah. Kenapa? Sesungguhnya Allah hanya nak menyeksa mereka dengannya di atas dunia. Allah nak seksa dengannya, dengan harta, dengan anak-anak tadi tu di atas dunia ni, dengannya di atas dunia. Dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut, sedang mereka dalam keadaan kafir untuk mendapat azab akhirat. Ini dia. Yang mana kalau kita lihat ayat ini ada asbabun nuzul. Yang diceritakan dalam banyak riwayat, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, bila mana matinya Abdullah bin Ubay, bapa munafikin. Ja'a ibnuhu Abdullah bin Abdullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak dia Abdullah bin Ubay datang jumpa Nabi. Anak dia nama Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Datang jumpa Nabi, maka Nabi SAW fa'atahu qamisahu. Nabi bagi kemeja ataupun baju Nabi SAW. Nabi bagi baju Nabi kepada dia. Wa amarahu ayyukaffinahu fihi. Nabi arahkan supaya apa? Kafankan Abdullah bin Ubay ni dengan baju Nabi SAW. Tuan-tuan bayang, orang munafik ni buat macam-macam ke Nabi. Tapi Nabi punya kasih dia pada mereka ni, tengok bagaimana Abdullah bin Ubay ni walaupun dah mati, Nabi bagi lagi baju Nabi SAW. Anak dia mari, Nabi bagi baju, suruh kafankan dengan baju Nabi. Thumma qama yusalli alaihi. Kemudian Nabi berdiri untuk solat ke atasnya. Nabi nak semayang untuk Abdullah bin Ubay. Fa'akhaza Umar bin Khattab bithawbihi. Maka tiba-tiba Umar berdiri dan tarik baju Nabi SAW. Umar tarik baju Nabi. Umar mengatakan, tusalli alaihi wa huwa munafiqun. Ya Rasulullah, kamu nak semayang ke atas dia sedangkan dia ni orang munafik. Ya Rasulullah, kau nak minta ampun untuk dia ni orang munafik ya Rasulullah. Wa qad nahaka Allahu an tastaghfira lahum. Allah Ta'ala larang kamu untuk minta ampun kepada mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, innama khayyarani Allahu au akhbarani Allahu faqala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Nabi jawab, Allah memberikan pilihan kepadaku ataupun telah memberitahu kepada aku. Lalu Nabi SAW membaca ayat surah Taubah. Orang munafikin itu sama saja kau minta ampun bagi mereka ataupun kau tak minta ampun bagi mereka. Jika engkau wahai Muhammad minta ampun bagi mereka 70 kali sekalipun, 70 marrah, maka Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka. Surah Taubah. Faqala sa'aziduhu ala 70. Maka Nabi kata, aku akan minta lebih 70 kali. Tengok Nabi SAW. Punya Nabi nak kasihnya pada umat dia. Walaupun dia orang munafikin yang banyak kata pada Nabi. Nabi kata, aku nak minta lebih 70 kali. Aku akan tambah lebih 70 kali. Lalu Ibnu Umar mengatakan, Nabi SAW semayang. Nabi semayang. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallaina ma'ah. Maka kami pun semayang dengan Nabi. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Allah turunkan ayat yang mana iaitulah kalau kamu
minta ampun bagi mereka ataupun tak minta ampun bagi mereka, dan jikalau kamu minta ampun bagi mereka 70 kali sekalipun, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa-dosa mereka ini. Turun ayat ini. Yang mana menceritakan bagaimana Allah Ta'ala larang Nabi SAW dan umat Islam jangan semayang kepada orang munafikin. Ini dia. Jadi siapa dia Abdullah bin Ubay ini? Abdullah bin Ubay ini merupakan, Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan seorang yang terhormat daripada kaum Khazraj. Orang yang mulia, orang kalangan, kita panggil apa, boh lah dalam kalangan Khazraj ini. Dia ada Aus, ada Khazraj. Kalau Khazraj ini, kalangan mereka yang mulia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay ini merupakan seorang laki-laki yang nyaris diangkat oleh orang Madinah jadi raja. Hampir-hampir jadi raja. Bukan orang barang ni. Hampir-hampir jadi raja. Walaupun sebelumnya tak pernah ada seorang pun yang dilantik sebagai raja di Madinah. Yang mana kisahnya bermula daripada persengketaan antara kaum Aus dengan Khazraj di Madinah. Yang berlarutan sejak sekian lama. Yang mana kata Al-Buti menakalkan dalam Mukhtasar Siratul Rasul, perang antara Aus dan Khazraj ini berlarutan selama 125 tahun. Allahu Akbar. 125 tahun perang, tuan-tuan bayar. 100 tahun lebih berperang ni. 125 tahun perang golongan Aus dan Khazraj ini. Lamanya perang. Bagaimana hebatnya Nabi datang, Islam datang menyatukan mereka ini. Jadi bila mana berlarutan sejak sekian lama hingga terjadinya beberapa siri peperangan. Lalu kaum Yahudi mainkan peranan. Anda tengok orang Yahudi. Bila tengok orang balah, dia main peranan. Dia memainkan peranan memastikan persengketaan ini berlarutan untuk menjaga kepentingan politik mereka di Madinah. Orang Yahudi nak jaga politik mereka di Madinah. Mereka yang mana mereka cuba menghasut supaya apa? Biar balah lah bapak ni. Golongan Aus dan Khazraj ini. Jadi kaum Aus ini membina proksi dengan Yahudi Bani Quraizah. Golongan Aus mereka membina hubungan proksi dengan Yahudi Bani Quraizah. Manakala kaum Khazraj mereka membina dengan Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Qainuqa. Ini dia. Bina. Ni pakat dengan Yahudi Bani Quraizah. Khazraj dipakat dengan Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Qainuqa. Baik. Jadi mereka balah-balah ni tuan sekian, perang-perang ni berlarutan sampailah berlakunya perang Bu'as. Yang mana kaum Aus berjaya menang dalam perang ini. Perang Bu'as ini. Dan ramai di kalangan mereka, pemimpin mereka yang mati dalam perang ni. Mati. Jadi ketika itulah terdengar satu keperluan bagi kaum Aus dan Khazraj ini untuk berdamai. Ramai pemimpin mereka mati, jadi nak berdamai. Bila nak berdamai ni tuan-tuan sekalian, antara yang dicadangkan untuk menjadi pemimpin ketua di Madinah ni Abdullah bin Ubay. Dia menjadi calon. Ni dia, jadi calon menjadi ketua di Madinah. Yang mana dia ni sikap dia berkecuali dalam perang tersebut. Jadi yang mana mereka mengatakan dialah yang sesuai dijadikan pendamai di antara Aus dan Khazraj. Ini dia. Dan setelah berlakunya peperangan Bu'as ini, ada 6 orang pemimpin kaum Khazraj mengerjakan haji di Mekah. Dan mereka cuba menjalinkan hubungan dengan kaum Quraisy di Mekah. Dan minta mereka jadi orang tengah mendamaikan persengketaan antara golongan Aus dan Khazraj tadi itu. Dan mereka terdiri daripada golongan intelek yang telah bosan dengan perang saudara yang berpanjangan. Ini orang cerdik pandai. Perang lama sangat ni yang mana kita ni kena berdamai dah. Mereka cari orang tengah, cari orang Quraisy. Seperti kebiasaan Nabi SAW tak melepaskan peluang itu. Nabi tak lepaskan peluang itu. Nabi jumpa mereka ni. Nabi datang jumpa mereka dan pertemuan antara Nabi SAW dengan mereka tadi dalam keadaan damai. 6 orang tadi itu datang ke Mekah dan akhirnya mereka semua masuk Islam. Akhirnya masuk Islam dan Nabi mudah diterima oleh orang-orang ini. Kenapa? Yang pertama, sebab apa Nabi mudah diterima? Yang pertama kerana keturunan Nabi SAW. Bila mari 6 orang ni, Nabi berjumpa dengan mereka, Nabi ajak peluk Islam, mereka peluk Islam. Kenapa? Yang pertama kerana keturunan Nabi SAW.
Nabi dalam keluarga yang paling mulia dalam kalangan Quraisy. Ini dia. Ibu Nabi SAW, keluarga Bani Najjar. Bani Najjar ni merupakan pecahan daripada kaum Khazraj. Itu yang pertama. Mereka terima Nabi. Sebab Nabi ni, keturunan Nabi ni, keturunan yang mulia. Ada kait juga dengan Khazraj. Yang kedua, kerana kenabian Nabi SAW. Yang Nabi SAW ini merupakan Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Dan rombongan ni percaya kepada dakwah Islam Nabi kerana mereka biasa dengar kisah Nabi ni daripada kaum Yahudi. Maknanya apa? Orang Yahudi tak cerita dah tentang kenabian Nabi SAW ini, yang mana Nabi ni akan muncul pada akhir zaman. Dan akan muncul di Madinah. Di selama ini, penduduk Madinah ni, yang mana daripada kaum Khazraj ini, dimemukkan dengan dakwaan bahawa Nabi akhir zaman itu adalah kaum Yahudi. Ini dia. Mereka tak cerita bahawasanya Nabi akhir zaman ni daripada kaum Yahudi. Tidak. Kemunculan Nabi SAW menolak dakwaan mereka tadi tu. Orang Yahudi ni memang mereka nak Nabi di kalangan mereka. Ini masalah orang Yahudi. Bila mana lantik Nabi, mereka bunuh Nabi tu. Kan? Jadi Nabi ni bukan kalangan Yahudi. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kenapa? Politik Madinah. Keperluan mendesak nak menamaikan antara kaum Aus dan Khazraj tadi tu, yang mana sangat-sangat penting. Jadi Nabi SAW, mereka yakin dapat menamaikan kedua-dua kaum yang sentiasa bertelagah itu. Tengok Nabi ni, Nabi mampu buat benda tu. Nabi juga yang mana menyaingi kaum Yahudi kerana Nabi ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan yang keempatnya, tuan-tuan sekalian, kekalahan kaum Khazraj dalam perang Mu'az. Yang mana sebenarnya rombongan 6 pemimpin ini bukanlah rombongan pertama dari Madinah yang jumpa Nabi SAW. Dia bukan rombongan pertama. Sebelum daripada mereka ni, dah ada rombongan daripada kaum Aus dan orang persorangan yang datang jumpa Nabi SAW. Akan tetapi, sebahagian mereka yang menerima Islam. Sebaliknya, sebagai yang lain tolak dakwah Nabi SAW. Ini dia. Jadi kekalahan kaum Khazraj ini dalam perang Mu'az ini mungkin terjadi, mungkin menjadi sebab penerimaan rombongan ini ke dalam Islam bagi melalui kaum Aus dalam hal ini. Jadi mereka nak supaya apa? Mereka ni cepat daripada golongan Aus. Sampailah tuan-tuan sekalian, pertemuan yang dibuat oleh dengan Nabi SAW tadi itu membawa kepada Baitul Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama. Pada tahun yang ke-12 kerasulan Nabi SAW, antara Nabi dengan 12 orang pemimpin Madinah. Ini dia. Yang mana Bai'ah Aqabah ini, nama dia dinamakan juga dengan Bai'atun Nisa. Bai'atun Nisa, kenapa? Kerana ada seorang wanita dalam perjanjian itu. Nama dia Afra bin Ubaid bin Sa'labah. Dialah wanita yang pertama yang berbai'ah dengan Nabi SAW. Nama dia Afra bin Ubaid bin Sa'labah. Jadi Nabi SAW yang mana berbai'ah dengan 12 orang pemimpin Madinah ni. Mereka berbai'ah dengan Nabi SAW yang mana dikatakan bahawa 9 orang daripada 12 orang ni kaum Khazraj. 2 orang lagi daripada kaum Aus, 5 daripada 12 ini telah menemui Nabi SAW setahun sebelum berlakunya Baitul Aqabah ini. Jumpa dengan Nabi SAW. Baik. Seterusnya membawa kepada hijrah Nabi pergi ke Madinah. Itulah berlakunya hijrah Nabi ke Madinah dan Nabi SAW membina negara Islam yang pertama di Madinah bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Lalu dilantik Nabi SAW menjadi ketua negara. Lantik Nabi jadi pemimpin ketua negara ni dan Nabi SAW berjaya mendamaikan golongan yang bertelagah ini. Kaum yang bertelagah ini di Madinah termasuklah Aus dan Khazraj dan Yahudi sendiri. Ini kita lihat bagaimana pentingnya kuasa. Kuasa Islam. Nabi berjaya membina di Madinah. Sehingga apa? Dapat menyatukan kaum-kaum yang bertelagah tadi itu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian yang mana kita lihat bagaimana pentingnya sejarah ini supaya kita lihat inilah perjalanan Nabi SAW dalam membina satu kerajaan Islam. Baik. Dan kemudian yang mana tuan-tuan sekalian, Nabi juga dianggap oleh Abdullah bin Ubay ini sebagai penghalang Nabi. Dia nak jadi ketua ataupun raja di Madinah. Ini dia.
Abdullah bin Ubay ni. Dia rasa Nabi ni penghalang dia. Dan sebelum datangnya Nabi SAW, yang mana penduduk Madinah ni daripada kalangan Aus dan Khazraj ini telah terima Abdullah bin Ubay sebagai raja dan telah menyiapkan mahkota untuk dia. Ada mahkota dah. Nak bagi pada Abdullah bin Ubay. Nak nanti Abdullah bin Ubay dah jadi ketua di Madinah ni sebelum Nabi mari ni. Dah hampir-hampir jadi raja. Tapi bagaimana kita lihat Allah Ta'ala susun molek dalam hijrah Nabi ni, bila berlakunya hijrah Nabi SAW, Nabi jadi pemimpin, Nabi jadi ketua negara di Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay ni, dia berdendam dengan Nabi SAW. Dia berdendam dengan Nabi dan dia menyimpan dendam dalam hati dia, dan dia tak masuk Islam sehinggalah selepas terjadinya perang Badar. Tetapi Islam sekadar Islam yang zahir, bukan secara batin. Kan? Yang mana perislamannya dia tadi ibarat macam duri dalam daging bagi umat Islam di Madinah. Bukan Islam sebenarnya. Dia berpura-pura Islam. Tapi Nabi terima juga. Kenapa? Kerana zahirnya dia Islam. Dan tidak sedikit kekacauan yang dibuat oleh daripada Abdullah bin Ubay ini nak memastikan Islam ni terkubur, tuan-tuan sekalian. Banyak macam cara yang dibuat, dan kita akan ceritakan nanti pada kuliah yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana sejarah Abdullah bin Ubay ini dia mengganggu umat Islam dan Nabi SAW dalam menegakkan kerajaan Islam di Madinah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah salawat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.